Secara ringkaslah, dapat kita mengetahui terlebih dahulu, apakah objektif mengadakan sambutan Hari Buah Pinggang sedunia setiap tahun ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua penonton di rumah dan di mana saja Rampai Pagi dapat diikuti pada pagi ini. Sambutan Hari Buah Pinggang memang disambut setiap tahun. Di mana pada peringkat antarabangsa dua pertubuhan besar bekerjasama bagi sambutan ini, iaitu International Society of Nephrology dan International Federation of Kidney Foundation. Tapi untuk kita ni di negara Brunei Darussalam, sambutan peringkat kebangsaan dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Renal, di mana sambutan ini akan diadakan pada tahun ini pada 13 hari bulan April, iaitu hari Ahad tu, bertempat di Dewan Afiat Kementerian Kesihatan, bermula seawal pagi tu, iaitu sejurus sahaja ketibaan yang berhormat pihin Menteri Kesihatan yang juga selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut. Jadi seperti juga sambutan Hari Buah Pinggang pada tiap tahun, sudah pasti sambutan tahun ini juga mempunyai objektif tersendiri ni. Jadi pada sambutan kali ini, Jabatan Perkhidmatan Renal telah memfokus kepada telah mengenal pasti 3 kumpulan sasaran. 3 kumpulan sasaran yang mana mereka ini akan nanti dijemput hadir untuk sama-sama mendengar ceramah dan forum. Sudah pasti mengandungi informasi dan maklumat yang berguna lah tu. Jadi kumpulan sasaran ini dijemput kerana untuk mengongsikan segala segala informasi yang ada. Jadi kumpulan-kumpulan ini akan menyampaikan lagi, akan mengongsikan lagi info yang mereka dapat melalui majlis itu nanti bersama dengan kepada orang ramai. Sudah pasti mengikut kaedah penyampai mereka masing-masing lah tu. Jadi dengan cara begini, Jabatan Perkhidmatan Renal secara tidak langsung berbagi peranan. Berbagi peranan dengan kumpulan yang lebih relevan, khususnya di dalam pencegahan penyakit buah pinggang lah. Jadi dengan cara begini dapat membangkitkanlah kesedaran orang ramai di dalam mencegah penyakit buah pinggang, dan seterusnya akan tercapailah. Sebenarnya itulah objektifnya. Ya, objektifnya. Jadi untuk mengongsikan maklumat dan membangkitkan kesedaran orang ramai tentang pentingnya menjaga fungsi buah pinggang dan mencegah daripada mendapat penyakit buah pinggang. Mudah-mudahan tercapai hasrat tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita mengetahui pula bagaimana pula siapa sebetulnya kumpulan-kumpulan sasaran ataupun target group yang dimaksudkan, dan apakah sebabnya kumpulan-kumpulan ini dipilih sebagai target group. Baiklah. Sambutan Hari Buah Pinggang mengenal pasti 3 kumpulan sasaran. Iaitu pertama, kumpulan guru-guru. Guru-guru, yang kedua ialah ketua-ketua kampung, dan seterusnya penghulu-penghulu mukim. Tapi mereka ni datang dari daerah Brunei Muara lah saja. Jadi sebab kenapa mereka ni dipilih adalah berdasarkan mereka ini adalah orang-orang yang lebih berpengaruh dan boleh dipercayai dalam menjalankan peranan sebagai media penyampai maklumat. Maklumat dan informasi kepada orang-orang yang di bawah jagaan mereka, yang mana sudah pasti orang-orang yang di bawah jagaan mereka tu terdiri daripada berbagai macam peringkat umur lah, dan sudah pasti juga mereka-mereka ini mempunyai teknik-teknik pendekatan yang bersesuaian dan berkesan serta relevan untuk diaplikasikan khusus bagi membangkitkan kesedaran orang ramai dalam mencegah penyakit buah pinggang, selaras dengan objektif dan tema sambutan lah. Contohnya macam guru, guru memang peranannya mengajar, mendidik. Betul. Jadi dengan informasi ataupun maklumat yang mereka perolehi nanti daripada forum
dan ceramah. Jadi informasi itu boleh lagi diorang kongsikan dengan penuntut ataupun anak murid. Disalurkan lagi kepada pelajar-pelajar ni. Itulah sebenarnya kenapa sebenarnya kumpulan ini dipilih. Bukan pula doktor hendak bertukar profesi tu ya sebenarnya penonton Tetapi menyampaikan maklumat. Memang betul kalau dilihat daripada sasaran mereka yang dipilih ini guru-guru, ketua-ketua kampung, penghulu-penghulu mukim di daerah Menai Muara khususnya, sudah tentunya mereka ini mempunyai ketokohan, mempunyai keyakinan. Ada pengaruh mereka pengaruhnya. tersendiri. Keyakinan kepada orang ramai. Memang saluran yang tepat lah pemilihan. Kalau Alina rasanya boleh juga menyampaikan maklumat tersebut. Boleh, insyaAllah. Itulah kita penyampai di sini. Boleh. Semua orang mesti berperanan. Semua orang mesti berperanan. Kalau penonton yang menyaksikan pada pagi ini mengetahui apa tema yang dibawakan, dapatlah diberitahu kepada ahli-ahli keluarga yang lain nanti. Puan, di sini tema yang dipilih pada tahun ini, apa agaknya temanya? Setiap tahun bagi majlis sambutan memang bermacam-macam tema akan dibawa. Jadi khusus untuk sambutan pada tahun ini, temanya ialah peningkatan usia dan penyakit buah pinggang. Peningkatan usia dan peningkatan usia dan penyakit buah pinggang. Peningkatan usia dan penyakit buah pinggang. Ya, kenapa tema ini dipilih? Kerana tema ini sangat bersesuaian, dan kerana penyakit buah pinggang memang boleh terjadi dan memang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak peduli apa saja peringkat umur. Okay. Dan fakta daripada renal registry sendiri, Jabatan Perkhidmatan Renal punya renal registry juga menunjukkan perkara ini benar, iaitu di dalam rekod kami sendiri pun pesakit-pesakit yang pada masa ini menjalani rawatan penggantian buah pinggang dan juga pesakit yang masih di bawah pemantauan doktor, yang masih di bawah klinik renal, mereka ni terdiri daripada kalangan yang kanak-kanak hinggalah ke remaja dan juga dewasa. Seawal usia berapa tu? Seawal usia, sedari lahir pun ada sudah, atau memang genetik lah, kata ni panggil genetik, tapi seawal usia 7 tahun ada, and then kanak-kanak ke remaja, remaja ke dewasa ada, and then warga emas pun ada. Semua orang berisiko tinggi. Ya, semua orang ada risiko. Jadi adalah terdiri itulah peringkat umur macam itulah. Jadi inilah sebenarnya maklumat ataupun message yang tergandung di dalam tema yang sengaja dipilih untuk sambutan pada tahun ini. Jadi peningkatan usia dan penyakit buah pinggang tersebut memang tepatlah dengan zaman moden hari ini, dengan permakanan ketani yang semakin hari semakin canggih. Bukan hanya peralatan-peralatan yang semakin canggih, tapi makanan-makanannya semakin canggih. Kerana apa? Nama-namanya yang begitu memberikan satu tekanan dalam kehidupan kita, dan juga bahan-bahannya sekali. Semua serba ekspres jadi dapat penyakit pun ekspres je. Mudah dapat penyakit. Mudah dapat penyakit. Jadi kita ingin mengetahui boleh sekali cerita serba sedikit mengenai dengan atur cara yang telah pun disusun untuk sambutan hari buah pinggang sedunia ini nanti. Baiklah, alhamdulillah berbagai kegiatan sebenarnya telah pun disusun untuk majlis sambutan pada hari itu nanti. Jadi acara akan bermula sejurus sahaja selepas ketibaan Yang Berhormat Pihin Menteri Kesihatan yang akan menjadi tetamu kehormatlah pada majlis itu nanti. Jadi selepas bacaan doa selamat, pengerusi akan memberikan kata-kata aluan, dan juga selepas itu diikuti dengan ucapan tetamu kehormat yang seterusnya akan menyempurnakan pelancaran sambutan Hari Buah Pinggang pada hari itu nanti. Dan yang menariknya, acara kemuncak pada majlis itu nanti ialah akan diadakan forum kesihatan. Jadi nanti kalau Lina dan Syahrizan ada waktu, bolehlah datang. Forum kami nanti akan menampilkan 4 panel penceramah, iaitu konsultan nefrologis Dr. Jackson Tan, seorang pegawai permakanan juga dijemput. Juga kami akan mendatangkan seorang penceramah daripada Pusat Dakwah Islamiah, dan juga seorang jururawat
daripada unit promosi kesihatan Jabatan Perkhidmatan Renal. Jadi di majlis itu juga nanti diadakan pameran kesihatan ya. Jadi boleh bawa anak-anak untuk melihat pameran kesihatan yang bukan saja diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Renal, tetapi ada beberapa bahagian lain di bawah Kementerian Kesihatan juga mengikuti pameran tersebut. Dan yang paling menarik ialah saringan kesihatan ataupun dipanggil juga health screening. Jadi semasa health screening itu, jururawat akan membuat pemeriksaan secara walk-in. Siapa yang datang kena periksa. Itu di atas persetujuan lah tu. Siapa yang mau macam kemari. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi mereka akan dibuat pemeriksaan tekanan darah. Jururawat juga akan memeriksa tekanan gula dalam paras gula dalam darah. Ini adalah untuk menilai fungsi buah pinggang lah. Tapi harus diingatkan juga ini hanyalah sebagai pemeriksaan secara basic lah saja. Tidak juga dipastikan sekiranya terjadi mengidap ke sekiranya didapati abnormality, ketani bagi tahu orang itu mengidap penyakit buah pinggang. Ini hanya asasnya saja, pemeriksaan asas. Iyalah, nanti tahun depan dah ada orang mau datang lagi takut. Akan tetapi jika ada abnormality, sekiranya ada, mereka ni akan terus dirujuk ke klinik-klinik yang bersesuaian lah untuk pemeriksaan lanjut lah. Kalau dapat tahu berapa pusat dialisis yang ada di negara kita ni? Alhamdulillah, pada masa sekarang semua daerah telah ada pusat dialisis ini. Semuanya ada 6 pusat dialisis di negara Brunei Darussalam. Ya, di keempat-empat daerah. Itulah dia 6 buah ya. Jadi kita ingin tahu juga apa saja kaedah rawatan yang diberikan ataupun terdapat ni di secara ringkasnya lah kaedahnya. Ada 3 kaedah rawatan. Pertama ialah kaedah rawatan kami di Jabatan Perkhidmatan Renal memanggil terapi penggantian buah pinggang. Yang pertama ialah dialisis ataupun cuci darah, hemodialisis. Yang kedua ialah peritoneal dialisis, kami panggil cuci air. And then yang ketiga ialah penggantian buah pinggang. Ini yang sekarang ni kami promosikan lah. 3 kaedah tersebut. 3 kaedah sahaja. Baik, secara ringkasnya harapan untuk orang ramai masyarakat yang ada di negara kita Brunei Darussalam. Baiklah. Pada setiap tahun apabila Jabatan Perkhidmatan Renal mengadakan majlis sambutan Hari Buah Pinggang, sambutan orang ramai itu memang menggalakkan, sangat-sangat menggalakkan. Alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan respon orang ramai itu positif. Mereka ingin tahu. Okey, tetapi penyertaan sahaja sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup. Jadi apa yang diharapkan ialah orang ramai mendapat manfaat dari segala info kesihatan yang mereka perolehi melalui majlis seperti ini, khususnya berkenaan dengan langkah pencegahan penyakit buah pinggang lah tu. Jadi dengan maklumat dan pengetahuan yang mereka perolehi, seterusnya tu dapat membangkitkan rasa kesedaran mereka untuk menjaga fungsi buah pinggang mereka. Lebih penting sebaik-baik mungkin kalau diorang dapat menjaga, sebab fungsi buah pinggang yang baik boleh menjana kehidupan masa depan yang lebih berkualiti dan lebih produktif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan maklumat ini sampai kepada penonton yang bersama kita. InsyaAllah. Terima kasih kepada puan. InsyaAllah lagi kesempatan berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.